Cuma satu perkara yang saya jumpa yang sinonim, cerita yang sama bagi kesemua buku memoir ini adalah seorang anak yang hebat, dia datang daripada seorang ayah yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berkongsi dengan anda buku-buku yang telah saya baca pada bulan Februari 2021. Ini dia. 3 buah buku kesemuanya. Satu buku pembangunan diri, yang kedua buku fiqh kontemporari dan yang ketiga buku memoir biografi tokoh. Jom kita tengok apa yang saya nak ulaskan. Buku pertama yang saya akan kongsikan, ini dia. Buku tentang memoir Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi bin Haji Abdul Majid yang bertajuk Mencari Identiti Budak Surau. Buku ini adalah biografi tokoh, memoir kepada seorang tokoh bidang fiqh yang tidak asing lagi di negara kita, bidang syariah, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi bin Haji Abdul Majid. Menariknya buku ini, buku ini rupanya ada 6 jilid dan 5 jilid belum lagi diterbitkan, baru diterbitkan 1 jilid pertama, dan jilid pertama ini menceritakan tentang 20 tahun pertama Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi Abdul Majid. Beliau bercerita sejak daripada lahir, titih keturunan beliau, ibu ayahnya, kemudian pendidikan awal, sehinggalah beliau masuk ke sekolah pondok, kemudian bertukar ke Mahat Muhammadi Kota Baru Kelantan, sehinggalah beliau habis belajar sanawi di Mahat Muhammadi dan berkhidmat sebagai seorang guru di sebuah sekolah rendah di Bacok. Cuma apa yang saya nak kongsikan kepada para penonton sekalian, saya telah membaca banyak buku memoir tentang beberapa tokoh yang hebat, sama ada tempatan maupun antarabangsa. Cuma satu perkara yang saya jumpa yang sinonim, cerita yang sama bagi kesemua buku memoir ini adalah semua tokoh-tokoh yang hebat lahir daripada pendidikan asas yang hebat, iaitu daripada ayah mereka sendiri. Seorang anak yang hebat, dia datang daripada seorang ayah yang hebat. Ini nasihat kepada saya dan juga para penonton sekalian. Kalau kita nak menjadi anak kita jadi hebat, maka kita sebagai ketua keluarga, ayah terlebih dahulu untuk menjadi hebat, menunjuk contoh yang baik dan berusaha menjadi lebih baik. Barulah anak kita ini dapat membesar, menjadikan kita sebagai idola dan juga inspirasi dia. Namun Haji Abdul Majid, beliau pendidikan pertama yang diberikan pada anak-anak ialah dipanggil sebagai kelas usolli. Kebetulan Haji Abdul Majid ini dia ada satu pondok yang terkenal di Kelantan, namanya Pondok Majidiyah. Subjek pertama yang diajar adalah sebelum belajar muqaddam, dia belajar subjek namanya usolli, iaitu bacaan dalam solat. Mungkin jadi satu panduan kepada kita untuk memulakan asas pendidikan awal dengan kita mengajar bacaan-bacaan dalam solat. Maka kita perkemaskan bacaan dalam solat terlebih dahulu. Kemudian selepas daripada itu, selepas habis, barulah ayahandanya mengajarkan muqaddam ataupun Quran kecil. Orang Kelantan panggil Quran kecil. Quran kecil. Sebelum masuk Quran besar. Dan beliau ceritakan juga bahawa ayahnya mendidik dengan penuh disiplin yang begitu ketat. Mereka perlu bangun di awal subuh. Dan ini kita perhatikan bahawa orang yang berjaya, mereka pastikan mereka bangun di awal pagi untuk memulakan kehidupan kita. Kata Hamka, orang yang menguasai pagi, dia menguasai hari. Dan pendidikan latihan yang ketat ini diberikan untuk memastikan mereka ini mendapat pelajaran pertamanya adalah pelajaran akhlak sebelum mereka mendapat pelajaran-pelajaran formal di sekolah maupun di pondok yang didirikan oleh ayahanda mereka. Cuma saya tertanya-tanya, apa maksud mencari identiti budak surau? Akhirnya kita berjumpa dengan bab yang agak belakang sikit, iaitu bab ke-14. Barulah dia cerita apa maksud budak surau yang menjadi tema bagi buku ini. Rupanya budak surau ini
ketika mana Datuk pergi belajar di Ma'had Muhammadi, maka mereka perlu duduk rumah sewa. Tetapi ayahnya memilih untuk meletakkan dia bersama teman-teman yang lain di sebuah surau. Kerana di Kelantan ada banyak surau ataupun Kelantan panggil balesah. Ada balesah dan apabila balesah itu, surau itu sudah tidak diimarahkan ataupun sudah banyak masjid-masjid berdekatan, maka mereka jadikan musalla itu, surau itu sebagai rumah kediaman, asrama bagi pelajar-pelajar yang belajar agama di sekitar Kota Baru secara percuma. Dan semua orang kawasan itu memanggil mereka ini budak surau. Budak surau dah balik sekolah, budak surau mari ambil makanan sebagainya. Maka itulah yang dinamakan tema buku ini sebagai mencari identiti budak surau. Bagi saya, buku ini perlu dimiliki oleh terutamanya kepada pelajar-pelajar dalam bidang pengajian Islam. Walaupun saya tidak mendapat pendidikan secara formal, secara terus di Universiti Melaya untuk belajar dengan Profesor Emeritus Datuk, tetapi kita sebagai pelajar pengajian Islam tentu sekali akan menyemak, membaca buku-buku yang ditulis oleh beliau dan juga jurnal-jurnal yang ditulis oleh beliau, malah syarahan yang disampaikan untuk kita mendalami ilmu dalam bidang syariah. Yang bagi Datuk ni ramai orang kenali sebagai orang garang, tapi memang pun tegas orangnya. Tetapi melalui cerita dalam buku cerita ini ada beberapa kisah-kisah lucu yang saya bertemu dan yang saya pun terfikir, boleh yang bagi Datuk tulis kisah-kisah lucu ini dan ada sisi-sisi lain yang kita belum kenali yang bagi Profesor Emeritus Datuk. Terima kasih bagi Datuk, saya nantikan buku siri yang kedua. Buku yang kedua yang saya nak kongsikan kepada anda, ini buku yang agak viral di kedai-kedai buku. Bukan sekadar bukunya viral, orangnya pun viral, iaitu Think Like a Monk yang ditulis oleh Jay Shetty. Bagi mereka yang selalu melayari YouTube, Instagram, TikTok sebagainya, tentu kita akan berjumpa video-video Jay Shetty ini yang viral. Bahkan beliau telah menerbitkan hampir 300 video pendek dan rata-rata kesemua video pendeknya viral. Oleh kerana itu saya sebelum ini tak mengenali beliau ini, tapi saya mula berkenalan dengan video-video beliau yang viral itu. Maka saya pun carilah siapakah beliau dan apa yang beliau ajarkan. Tajuknya pun agak kontroversi kalau bagi orang Islam yang membacanya, kita kata, wah, berfikir seperti Sami. Jay Shetty ini, beliau sebelum pada usia 18 tahun, beliau telah dipelawa oleh temannya ketika mana beliau belajar di London untuk mendengar satu syarahan perdana daripada seorang Sami. Maka beliau pada mulanya agak menolak, tetapi akhirnya pergi dan mendengar. Daripada itu beliau jatuh cinta kepada syarahan perdana yang disampaikan oleh monk ini ataupun Sami ini. Maka sejak daripada itu, selepas dia habis belajar, maka beliau telah pergi ke India untuk duduk di satu pusat, kita katakan kalau orang agama panggil pondok lah kan, tempat pengajian. Apabila beliau masuk kelas, maka beliau lihat ada pelajarnya, beliau bertanya apa yang diajarkan pada sesi pertama. Kalau kita masuk sekolah mungkin kita diajar tentang huruf sebagainya, tetapi beliau katakan beliau diajar tentang pernafasan. Tentang bernafas, menghargai pernafasan. Sebab katanya dalam kehidupan ini semuanya bergantung kepada pernafasan. Bagaimana kita hidup dengan pernafasan dan kita mati juga apabila habis pernafasan. Itu perkongsian beliau lah. Cuma apabila saya meneliti buku ini sampai saya melihat buku ini tidaklah begitu special untuk kita melihat tentang kebijakan dan juga motivasi diri. Ia seperti buku-buku motivasi yang lain yang suruh kita melihat sesuatu perkara dan juga positif, sesuatu perkara dari sudut hikmah sebagainya. Dan saya pun tidaklah terlalu teruja sangat apabila membaca buku ini, kerana bagi saya apa yang dikongsikan hanyalah semata-mata untuk kita melihat dalam satu sisi yang lain dalam kehidupan kita. Sekiranya kita gagal, kita ada hikmah. Tetapi satu ruang kosong yang saya fikir yang gagal diisi
adalah tentang aspek ketuhanan. Kalau dalam buku ini dia hanya menceritakan bahawa apabila kita buat baik, maka kita akan dapat bahagian kita, sama ada kita akan dimurahkan rezeki sebagainya. Tetapi sisi kosongnya adalah tentang alam akhirat, bahawa manusia sekiranya dia buat baik, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalaulah buku ini tentang motivasi diri, saya ingat yang hampir adalah tentang akhlak dan tasawuf. Mungkin saudara boleh membaca buku Hamka tentang tasawuf moden. Dari sudut penulisannya saya agak suka kerana dia ada dipanggil setiap bab dia akan buat satu ruang, dipanggil try this. Apabila dia bincang tentang satu topik, maka dia akan buat satu aktiviti yang mana kita mencuba pengalaman yang dia rasai. Walau bagaimanapun saya fikir ini boleh jadi bacaan kepada mereka yang nak memahami ataupun nak positifkan diri. Tetapi saya fikir buku ini tidak lebih daripada buku motivasi yang lain yang pernah kita baca. Buku yang ketiga yang saya nak kongsikan kepada anda, ini buku Fiqh Kontemporari, COVID-19 dan Islam. Buku ini saya beli dan paling akhir saya baca kebetulan ketika mana saya mengacarakan Forum Perdana Ehwal Islam Khas tentang isu vaksin bersama dengan 9 orang panelis. Maka saya berfikir saya perlu sediakan pembacaan saya untuk memahami isu ini, dan saya pergi ke kedai buku dan saya berjumpa dengan satu buku COVID-19 dan Islam. Buku ini sangat bagus untuk kita baca, untuk kita faham tentang isu pandemik hari ini dalam perspektif Islam. Dan apabila kita membaca buku ini, kita melihat, Masya Allah, keluasan ilmu fiqh Islam ini telah menjawab persoalan yang kadang-kadang ia telah berlaku lama dan telah dijawab, dan ia menjawab persoalan yang kadang-kadang kita tak jangka akan berlaku pada masa depan. Pandemik ini kita tak jangka, tetapi apabila berlaku, kita semak lembaran sirah, kita semak fiqh, kita semak hadis, maka ia telah dibincangkan oleh para ulama, Masya Allah. Oleh itu kita melihat bagaimana syumul dan dinamiknya persoalan fiqh maupun Islam menyelesaikan masalah ummah. Yang menariknya di awal bab ini, perkumpulan sarjana-sarjana Islam yang menulis dalam makalah ini menceritakan tentang sejarah wabak penyakit yang berlaku dalam sejarah Islam. Bermula dengan wabak penyakit yang masyhur dalam tamadun manusia ini dipanggil sebagai Ta'un Amwas yang berlaku pada tahun ketiga Hijri pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Kemudian ada juga satu wabak yang dikenali sebagai Al-Mautul Aswad yang berlaku di Timur Tengah pada tahun 1300 Hijri. Dan wabak ini ia mula daripada epidemik, kemudian ia menjadi pandemik merentas negara seperti mana yang berlaku. Cumanya yang menariknya kita dapat melihat bagaimana khalifah-khalifah Islam, pemimpin-pemimpin Islam pada waktu itu telah menangani isu ini seperti mana yang kita alami sekarang. Antaranya khalifah telah mengarahkan supaya tidak kita keluar daripada tempat kita. Dan ia seumpama SOP yang telah berlaku dalam negara kita, merentas negeri, merentas daerah, supaya kita dapat mengawal pandemik ataupun wabak penyakit ini daripada berjangkit kepada tempat maupun kepada manusia yang lain. Pada bab yang kedua ini, para sarjana telah menghuraikan tentang isu-isu fiqh kontemporari sepanjang COVID-19 berlangsung. Antaranya yang selalu kita berhujah, selalu kita bincang tentang jarak soft dalam solat kita. Kemudian dalam aspek penangguhan solat Jumaat. Kemudian dalam aspek solat tarawih. Kemudian berkaitan dengan rukhsah bagi frontliners. Ulasan ataupun fahaman saya dalam buku ini, kita melihat tentang bagaimana Islam mengutamakan daruriyat khamsah, iaitu dalam maqasid syariah, keperluan kita menjaga agama, hifzuddin, hifzun nafs, menjaga nyawa kita ini diutamakan di dalam Islam, tanpa kita melepaskan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim pada masa yang sama untuk menjaga keselamatan nyawa bagi umat Islam maupun umat manusia itu sendiri. Itu saja 3 buku yang dapat saya kongsikan pada bulan ini, yang saya fikir boleh juga jadi bacaan tambahan kepada anda. Jumpa lagi
pada bulan Mac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.